Contoh yang kedua iaitu kepimpinan pendidikan dan pengurusan dalam konteks sekolah antarabangsa. Baik, jadi secara keseluruhannya lah, dapatan dan juga perbincangan ada di sini daripada A sehinggalah ke G. Baik, yang pertamanya penyataan semula tujuan iaitu strategi kepimpinan dapat dibina oleh program pengembangan profesional. Pengembangan kepimpinan dan kepimpinan strategik dapat dilakukan dengan berkesan. Mencapai visi, institusi mempunyai fokus yang kuat untuk membangun kemahiran dan adab sosial kanak-kanak serta memikirkan 6 nilai dan sifat teras dalam memuat aib mereka. Integrasi, rasa hormat, perhatian, penyataan, refleksi dan ketekunan. Seterusnya yang C, pengurusan kurikulum sesuai untuk dibandingkan pengajarannya proses latihan. Kurikulum sekolah rendah dan bidang kurikulum menengah dengan juga membandingkan kejayaan keseluruhan. Peranan yang diberikan dan motivasi kaki tangan, jabatan yang berjaya, peranan diberikan kepada kaki tangan akan membuat mereka merasa dihargai. Anggota kaki tangan merasakan mereka mempunyai peranan penting dalam kejayaan institusi ini. Kepimpinan dan personaliti, pendidikan semasa dalam bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan nampaknya berpusat pada gaya kepimpinan dan bagaimana pemimpin sebenarnya memimpin kaki tangan mereka. Baik, yang F pula iaitu fokus strategik. Sekolah dapat memastikan faktor kritikal dalam sekolah itu dapat menyumbang kepada pendekatan strategi. Maksudnya di sini faktor-faktor kritikal itu sebenarnya mungkin akan dapat menguntungkan sekolah itu sendiri. Dan yang terakhir iaitu kerja tambahan. Baik, kerja tambahan mempunyai hubungan antara kepimpinan dan pengurusan pendidikan secara langsung dengan pencapaian akademik dan iklim sekolah yang positif. Maksudnya kalau kita bagi kerja tambahan tu, kalau pemimpin yang baik, walaupun diberikan kerja tambahan, tetapi dengan gaya yang baik, dengan cara yang baik, insya-Allah akan dapat memberikan impak yang positif. Baik, isu-isu di Malaysia berkaitan perancangan. Di sini saya ada bagi yang pertamanya merancang pengisian kurikulum dan kurikulum semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Yang keduanya merancang tugas kerja guru. Yang ketiga memastikan pelaksanaan PPPM terus terjamin semasa dalam PKPP. Baik, kalau kita tengok di sini, yang pertamanya iaitu merancang pengisian KU dan KO semasa tempoh pemerintahan Kawalan Pergerakan Pemulihan. Yang pertama, proses pembangunan dan pembualan suatu kurikulum pada setiap peringkat akan mengakibatkan pelbagai masalah dan cabaran yang harus ditangani. Yang utamanya semasa COVID inilah. Terdapat dua peringkat dalam proses pembangunan dan pembualan sesuatu kurikulum, iaitu peringkat keluasan dan kedalaman. Pada peringkat ini, penentuan kesesuaian skop seringkali menjadi dilema oleh pembubal. Ini kita nak tahu bagaimana dia keluasan dan bagaimana kedalaman mengikut tahap-tahap yang sesuai. Contohnya tahap 1, tahap 2, tahap 3. Bagaimana kita nak sesuaikan. Dan juga yang B, peringkat kemahiran pengembangan kurikulum. Pembangunan satu kurikulum memerlukan kemahiran-kemahiran khusus dan minat yang tinggi yang membolehkan murid-murid mencapai sesuatu tahap kognitif seusai tahap pengembangan dirinya. Baik, yang seterusnya itu merancang tugas kerja guru. Kecembangan dan kebersihan murid sangat bergantung kepada kualiti dan komitmen guru. Kepimpinan sekolah sangat penting dalam menentukan kecemerlangan sekolah itu sendiri. Seorang guru besar seharusnya bijak dalam menguruskan sekolahnya dengan berkesan. Guru besar hendaklah merancang tugas guru dengan sebaik mungkin agar guru lebih bermotivasi untuk menyampaikan isi pelajaran dengan berkesan kepada murid-murid semasa PKPP. Contohnya sekarang ini yang menjadi trending apabila guru nak menyampaikan kepada murid-murid, sekarang yang menjadi trending adalah dengan menggunakan Google Meet, Zoom, kemudian Microsoft Teams. Itu adalah salah satu tugas-tugas guru untuk nak menyampaikan isi pelajaran dengan pesan kepada murid-murid. Dan guru besar juga adalah salah satu orang yang memberikan penekanan kepada guru untuk memastikan bahawa isi pelajaran ini dapat disampaikan dengan murid dengan berkesan. Baik, yang terakhir iaitu memastikan pelaksanaan PPM terus terjamin semasa dalam PKPP. Hal ini boleh dicapai dengan meningkatkan kecekapan agihan sumber
dan pelaksanaan terhadap program yang berimpak yang besar kepada peningkatan sistem pendidikan. Peningkatan kecekapan dan pengurusan sumber akan dapat dilaksanakan secara berkesan dengan mentransformasi struktur di Kementerian Pendidikan secara keseluruhan. Maksudnya ada satu-satunya struktur yang baru mungkin ataupun kita alih fungsi mungkin untuk sesuaikan dengan keadaan semasa sekarang ini. Contohnya seperti sekarang ini, kalau kita tengok dalam bahagian komunikasi. Waktu COVID ini sangat-sangat penting ya dalam bahagian komunikasi ini, sebab kalau kita sebelum COVID ini komunikasi dapat berlaku dengan hadapan, tapi apabila COVID mereka tak dapat melakukan dengan hadapan. Jadi mungkin satu persetujuan yang baru diperlukan di sini untuk kerana mereka inilah yang memainkan peranan yang penting untuk menghubungkan keseluruhan institusi-institusi yang ada. Baik. Perubahan ini membolehkan sistem penyampaian di kementerian lebih telus, responsif dan berfokus kepada keberhasilan. Maka ini diharap memberi impak kepada JPN dan PPD dalam menggerakkan jaringan konstruktif bersama pihak berkepentingan merentas agensi kerajaan, beberapa kumpulan komuniti dan pihak swasta. Baik, kita pergi pada implikasi. Implikasi yang pertama berdasarkan dasar. Dasar ialah satu pilihan utama yang dibuat untuk bagi menjelaskan, menerang, mempertahankan, memimpin atau menggaris suatu tindakan sama ada yang nyata atau bertujuan. Baik, jadi dasar ini dia nak tunjukkan corak sebenar masyarakat kita di mata dunia. Semasa tempoh kawalan berkaitan ini, informasi berkaitan mereka sering kali kedengaran oleh semua lapisan masyarakat. Jadi kalau kita tengok sini, zaman teknologi ini membuka pelbagai ruang dan kesempatan sesetengah individu untuk merancangkan lagi dasar yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Itu kita tengok sekarang ni, dasar yang sedia ada itu bagus. Tapi sekarang ni kita nak merancang supaya kita dapat mencapai apa yang kita nak tersebut. Dan walaupun dalam keadaan COVID ini, kita nak pastikan bahawa apa yang kita rancang, dasar yang mana kita nak itu tercapai. Baik, penyampaian sistematik dan berkesan mengenai pelaksanaan dasar semasa kementerian ketika pemerintahan kawal kerajaan ini boleh lakukan sepenuhnya melalui peranan media massa sama ada bahan edaran maupun elektronik sebagai medium utama dengan menayangkan berita-berita terkini mengenai perubahan yang dibuat. Baik, seterusnya petak B, dalam menghasilkan murid yang dapat memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan, kualiti guru besar merupakan perkara yang menjadikan asas dalam sistem pendidikan agar terus berjalan lancar. Bagi meningkatkan keberhasilan murid ini, sudah pasti komitmen guru besar perlu tinggi dalam memberikan galakan kepada guru agar mempunyai motivasi kerja yang tinggi. Dan yang seterusnya, iaitu kejayaan sesebuah organisasi itu adalah memiliki hubungan dengan tahap motivasi yang dimiliki oleh kakitannya. Dan yang terakhir, iaitu latihan atau guru dan murid. Kesan COVID-19 dapat dilihat apabila beberapa fungsi jawatan kuasa yang ada dalam pentadbiran sekolah telah menjadi tidak relevan atau sesuai dengan kehendak semasa perintah kawalan pendidikan dikuasakan. Sesi latihan, keguruan dan sesi pengajaran dan pembelajaran yang lazimnya dilaksanakan secara bersumbukan tidak dapat lagi dijalankan menyebabkan warga pendidik perlu berubah ke arah pengaplikasian teknologi sebagai pendekatan terkini. Sesi perbincangan dan perjumpaan untuk tujuan pengurusan dan pentadbiran juga dilakukan secara dalam talian. Guru sebagai pemimpin pengajaran pendidikan perlulah kreatif dalam menggabungkan konsep lama atau sedia ada dengan konsep baru yang lebih relevan bagi memastikan peranan mereka masih dilaksanakan semasa dan selepas waktu krisis. Baik, secara keseluruhannya, kesimpulannya, kepimpinan dalam pendidikan itu penting dalam memastikan agenda pendidikan kebangsaan terus gemilang. Walaupun dalam keadaan genting, kita mesti kena pastikan bahawa agenda pendidikan kita terus berjaya. Dasar pendidikan ala baru dapat menyelesaikan diri pihak yang terlibat dalam mengenai cabaran pendidikan dari semasa ke semasa. Guru yang kreatif semestinya dapat melahirkan murid yang kreatif, manakala guru yang cemerlang dapat melahirkan murid yang cemerlang. Sokongan semua pihak kepada sekolah agar kualiti guru dapat diperkasakan walaupun keadaan sangat tidak mengizinkan. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian sahaja daripada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.